Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Khalid. Saya dari Kejuruteraan Elektrik Kuasa. Dan dalam video ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah daripada Al-Quran yang menunjukkan betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita yang saya ingin ceritakan di sini adalah, yang saya ingin kemukakan adalah tentang cerita Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kisah Nabi Yunus ni dia bermula apabila terdapat satu penduduk kota ni yang mereka ni menyembah berhala. Jadi Allah SWT pun mengutuskan Nabi Yunus ni untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada penduduk-penduduk kota itu untuk bertaubat, meninggalkan berhala dan seterusnya menyembah Allah SWT. Tapi malangnya penduduk-penduduk kota tersebut menolak ajaran Nabi Yunus. Nabi Yunus pun dalam keadaan yang marah dia pun pergi meninggalkan kota itu. Lepas dia meninggalkan kota itu, Allah SWT menurunkan wahyu lagi dan memerintahkan Nabi Yunus untuk memberitahu para penduduk kota tersebut yang akan ada azab yang akan menimpa mereka semua. Jadi Nabi Yunus pun bergegas ke kota tersebut untuk memberitahu perkara tersebut kepada penduduk kota itu. Dia mengancam penduduk kota itu dengan azab yang akan diberikan oleh Allah. Terusnya meninggalkan lagi kota tersebut dalam keadaan yang marah. Seterusnya para penduduk tu pun diorang dah tahu yang Nabi Yunus ni dah meninggalkan kota tersebut. Dan seterusnya diorang pun dah tahu yang akan ada azab akan menimpa mereka ni. Diorang pun dah tahu pada masa tu Nabi Yunus ni adalah utusan Allah. Jadi Allah pun menurunkan azab tersebut. Seterusnya diorang pun, semua penduduk tu berasa takut lah. Kanak-kanak kecil dan wanita semua menangis kerana ketakutan kerana azab Allah yang Allah beri tu. Seterusnya lalu mereka pun berdoa kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah, memohon supaya azab tu ditarik semula. Jadi melihat daripada keadaan tersebut, Allah melihat keadaan tersebut, betapa tulusnya taubat mereka tu. Jadi Allah pun mengampunkan dosa mereka. Allah menarik semula azab itu. Terusnya Allah mengampunkan dosa mereka dan memberi mereka kesenangan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus ayat 98 yang bermaksud, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka, iaitu kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Seterusnya, Nabi Yunus ni, dia kan pergi meninggalkan kota tu kan. Jadi dia pergi di tepi pantai tu. Lepas tu dia naik kapal. Dia naik kapal. Lepas tu dia meninggalkan kota tersebut tanpa izin Allah. Dia pergi dalam keadaan yang marah. Jadi sampai di tengah laut tu, cuaca time tu memang tak bagus. Angin kencang kan, laut bergelora apa semua. Jadi mereka ni pun hampir matilah disebabkan oleh kapal tu. Kapal tu macam bergerak lah kan dalam keadaan yang cuaca yang tak bagus macam tu. Diorang semua hampir mati dalam kapal tu, hampir lemas lah. Lepas tu diorang ni decide untuk buang semua barang yang ada atas kapal tu supaya kapal tu jadi ringan. Tapi lepas diorang dah clearkan kapal tu dengan barang-barang, rupanya diorang ni perlukan lagi seorang untuk dicampak ke dalam laut tu supaya kapal tu betul-betul jadi ringan lah. Jadi mereka pun buat undian untuk siapa yang akan dicampak ke dalam laut. Lepas mereka buat undian pertama tu, kena dekat Nabi Yunus. Jadi orang-orang dalam kapal ni, diorang tak setujulah untuk Nabi Yunus tu dicampak ke dalam laut. Diorang buat undian lagi sekali. Sampailah 3 kali buat undian, masih lagi kena dekat Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus ni pun dia buka baju apa semua, dia terjunlah, dia campakkan diri di dalam laut. Pada masa yang sama, Allah ni memerintahkan seekor ikan besar, ikan paus atau ikan nun,
untuk menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Jadi bila ikan tu dah telan Nabi Yunus, jadi Nabi Yunus ni pun dalam perut ikan tu dalam keadaan yang gelap kan. Keadaan yang gelap. Dia berdoa kepada Allah SWT. Dia memohon ampun kepada Allah SWT. Di firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Dan ingatlah kisah Zunnun, iaitu Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahawa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi Allah SWT pun memperkenalkan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya daripada perut ikan tersebut. Jadi Nabi Yunus ni pun dia dilemparkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan yang sakit lah, baru keluar dari perut ikan tu kan. Jadi Nabi Yunus ni dia keluar time tu dari mulut ikan tu dalam keadaan yang macam burung yang tidak berbulu lah. Macam tu, ibarat macam tu lah, tak pakai baju apa semua kan. Jadi Allah ni pun di pinggir laut yang tandus tu, tak ada apa-apa, Allah menumbuhkan sebatang pohon. Dia berjenis labu lah, untuk Nabi Yunus ni berteduh dekat situ, berteduh dekat daun pokok tu dan jadikan labu tu sebagai makanan lah. Jadi dalam Al-Quran juga Allah SWT berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dari surah As-Saffat ayat 145 hingga 146. Jadi Nabi Yunus ni pun diperintahkan oleh Allah semula untuk kembali menemui kaumnya dan untuk memberitahu kaumnya itu bahawa Allah telah menerimalah taubat penduduk-penduduk di kota tersebut. Allah pun memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu, sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang seterusnya ini. Dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Kerana itu dianugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Surah As-Saffat ayat 147 hingga 148. Jadi kisah Nabi Yunus ni berakhir di situ. Dan apa yang saya ingin katakan, dalam kisah ini yang menunjukkan kekuasaan Allah tu bila mana Allah SWT dah menurunkan azab kepada penduduk kota tersebut. Namun disebabkan oleh taubat penduduk itu yang tulus, yang orang kata taubat betul-betul lah, jadi Allah pun tarik semula azab tu. Jadi kat situ kita nampak kekuasaan Allah kan. Allah boleh memberikan azab dan menariknya mengikut kehendak Allah lah. Seterusnya kita boleh melihat lagi bukti kekuasaan Allah ni apabila Nabi Yunus tu ditelan oleh ikan. Bila Allah memerintahkan ikan tersebut untuk menelan, ni ikan tu besar, dia telan Nabi Yunus tanpa merobek dan mematahkan tulang Nabi Yunus. Jadi Masya Allah tu sangat menunjukkan kekuasaan Allah lah. Dan Allah lemparkan Nabi Yunus ke pinggir laut, menumbuhkan pohon labu, pohon jenis labu kan. Itu menunjukkan betapa berkuasanya Allah lah, maha berkuasanya Allah. Jadi Alhamdulillah, itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.